Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya. Apa khabar saudara Syahal Ibrahim? Terima kasih hadir sahabat malam menemani saya. Saudara Pian Syafian, saudara Rosli Misyah di Instagram, saudara Zamari LC, begitu juga dengan saudara Le yang setiap malam bersama dengan saya. Terima kasih saudara. Puan Salmiah, apa khabar? Di TikTok, Nazli Aziz, Madam K, Azimut, Rosli Misyah, saudara Osman Abdullah, begitu juga dengan Cik CTP. Empat Pelang Kering, apa khabar saudara? Bakar jenazah. Kis Nira Lee, Azim, Rona Daud, Yusuf Awang, begitu juga Joka Karim, saudara Yaya Yaakob, terakhir tasbih di Instagram, saudara Hajah Comel, Hajah Comel, Cikgu Raja Eda, Raja Yaakob di Instagram, di TikTok, saudara Sadam Hussein, Nazli Aziz, saudara Rahman Ar-Razina Ibrahim, Cik Muda, Puan Syarifah Hapipah dari Pasir Gudang. Terima kasih hadir di Instagram ya Puan, tidak lagi di Facebook ke? Jangan lupa saudara like, share dan subscribe di ketiga-tiga saluran ya. Khabar Pak Wan, Saja Yusof, Faizal Acul, ABK, Muhammad Yusuf Ishak, terima kasih. Saudara Al-Jabar, Muhammad Syahrul Abdul Karim, saudara Syarun Juyandi, saudara Syuib Mahmud, saudara Megat Zaharudin, Afizan, saudara Azawan, saudara Samsu Bahari, Samsul Anwar, Ujang MN, terima kasih. Razali Kasyuk, begitu juga Azrul Jalil, Fazilah Abdul, Datuk dari Haji Jeffrey di Brunei, apa khabar Tuan Haji? Moga sehat di Brunei Darussalam. Hujan tak di sana ya? Saudara Haris Sani, Owan, itu juga dengan Kekanda Zainal, anak Anam Gresik, saudara Jaharudin, Puan Syarifah Pipah, ya saudara. Hamidah Abdul Hamid, terima kasih. Saudara Puan Rusmini dari Pontian, apa khabar orang Johor musim hujan ni? Baik saudara, saya tak boleh meneruskan pencerahan, menyantuni satu persatu sampai tengah malam pun tak selesai saudara. Bagaimanapun kehadiran anda amat saya alu-alukan, dan yang paling penting selalu saya katakan, jangan lupa subscribe, like and share. Dia bila dah subscribe tu sentiasa akan disantuni dan ada notifikasinya ataupun pemberitahuan tentang live saya ini saudara. Baik, seperti biasa, seperti harus memberi laporan tentang kedudukan negara saat ini saudara. Hari ini hari Isnin, tanggal 19 Disember. Ini merupakan hari yang ke-107, 1007, hari yang ke-1007, bukan 107 saudara. Hari yang 1007 COVID-19 melanda negara kita. Belum lagi usainya saudara. Dan laporan daripada saudara Jamil Idris bersama dengan saudara Rio, dapatan saya bahawa semalam nampaknya ada sedikit susut daripada 953 susut kepada 847 jangkitan. Dan ini menjadikan jumlah kumulatif jangkitan adalah 5,017,863. Cuma yang tidak seronoknya semalam masih ada lagi 6 kematian. Jadi bila adanya COVID-19 ataupun virus corona menjengah, tentulah ada pula ini kematiannya saudara. Ini yang saya sedihkan saudara. Dan daripada walaupun susut, namun 4 negeri masih lagi ada peningkatannya. Yang susutnya 12. Alhamdulillah, Labuan kembali sifar, tiada jangkitan di Labuan. Dan Selangor sahaja saudara di atas 100, iaitu jumlah jangkitannya adalah 405 orang. Lain-lain negeri tiada jangkitan mengatasi angka 100. Berusahalah kita untuk memutuskan jaringan virus corona ini saudara. Jangan lupa, saya khawatir kerana musim-musim banjir ni, musim hujan ini, bila sejuk, virus corona mudah merebak saudara. Itu saudara. Jadi saya haraplah supaya kita semua jaga diri kita, jaga keluarga kita, insya-Allah. Itulah seketika laporan berhubung dengan COVID-19, dan kita masuk segmen yang tidak boleh dilupakan ya. Terima kasih saudara SL Service Absorber minta teman-teman jangan lupa like, share dan subscribe. Saudara, bahawa ini kita masuk segmen e-commerce. Teman-teman yang mempunyai produk, kalau nak diwawarkan silakan. Berusahalah kita mencari rezeki yang halal
dan antara caranya adalah berniaga yang dituntut oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau anda punya produk untuk saya wawarkan, hubungilah Al-Azhar di talian 011 330 41241. Al-Azhar dia memasarkan produknya iaitu Stangi Al-Baqur dan haruman wangi-wangian, parfum daripada negara Timur Tengah. Saudara, kalau anda tak dapat menghubungi Al-Azhar, sila hubungi Siti Farehah di talian 017 711 4300. Kalau berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Ya, saudara. Untuk teman-teman yang di Lembah Kelang, hari ini Tokeh dia hantar buahan kepada saya ni, saudara. Ada buah ceri, memang rangup, saudara. Nak makan tak baiklah depan-depan saudara. Kurang sopan kata orang, ya. Ada buah ini, tak silap saya, pisang kaki, buah apple, buah-buahan yang segar-segar, saudara, dan terbaik. Harganya murah. Buah-buahan sebut boleh dihantar terus ke rumah saudara. Ini untuk teman-teman di Lembah Kelang. Hubungi saudara Syauqi di talian 012 357 5703. Tapi jangan lupa juga, saudara, makanan kegemaran saya iaitu popiah sira Lady Maria. Memang sedap, saudara. Pedas, rangup, manis dan mengasyikkan. Harganya pun murah, bukan mahal mana pun. Saudara mampu beli. Sila hubungi saudara Nizam di talian 019 435 1203 untuk mendapatkan pedas, rangup dan manisnya popiah sira Lady Maria. Sampai itu, saudara, jangan lupa tokoh jamu kemaman, sahabat kita saudara Zul. Saudara, saya minta maaf, saya tengah live sekarang, ya. Jangan lupa, saudara, tokoh jamu kemaman saudara Zul boleh saudara hubungi di talian 019 917 0449. Ini dia, saudara. Ini produknya iaitu madu Arab Habatus Saudah. Ia membantu menambahkan tenaga dan stamina, menguatkan antibodi dan imunasi, melegakan sakit pinggang, sakit lutut, sengal tulang, sendi dan kebas-kebas. Ia turut membantu masalah pernafasan sesuai untuk ibu-ibu yang bersalin. Ia juga merawat kecil manis, darah tinggi dan mengawal kolesterol. Saudara, madu Arab Habatus Saudah. Saya makan madu ini, saudara, memang menyegarkan badan. Sebab itu kalau teman-teman bertanya kenapa saya saban malam boleh bersiaran dengan anda, sebab saya minum madu Arab Habatus Saudah yang dihantar oleh saudara Zul daripada tokoh jamu kemaman. Sampai itu jangan lupa pula, ini produk yang dihasilkan oleh saudara Zul sejak tahun 1968. Dia merupakan kurniaan ilahi untuk setiap insaniah, iaitu madu apple cider organik. Ia mengandungi 40% madu Arab, 30% madu tualang dan 30% cuka apple. Ia membantu mengurangkan berat badan, menghapuskan lemak, masalah penghadaman, itu sembelit, asma, migrain, serta melancarkan pernafasan, turut membantu masalah gout ataupun sakit sendi-sendi, otot, stroke, saudara. Ini elok, saudara. Ini tak payahlah kita nak cari ubat lain untuk menguruskan badan, untuk membantu mengurangkan berat badan. Sila hubungi saudara Zul, tokoh jamu kemaman. Boleh dilayari juga, saudara, dalam internet. Dia punya Facebook. Saudara Zul boleh dihubungi di talian 019 917 0449. Itu saja, saudara. Terima kasih kerana mengizinkan saya mewawarkan produk teman-teman kita yang berniaga. Semoga mereka mencapai kejayaan, saudara. Baik. Kita masuk segmen ini adalah untuk panduan kehidupan, iaitu naluri kehidupan, saudara. Perlu juga kita hayati, perlu kita jadikan contoh. Kalau yang buruk itu jadikan tauladan, saudara. Kerana sesungguhnya, saudara, akhlak seorang itu terbina kukuh apabila hatinya bersih, yang tidak diselaputi dengan abu karat, iaitu sifat mazmumah. Apabila hati seorang itu bersih, kesannya akan jelas terserlah pada apa saja pergerakan anggota fizikalnya. Dan ini selaras dengan apa yang pernah dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana baginda bersabda, sesungguhnya di dalam badan seorang itu ada sepetung daging. Apabila ia baik,
maka baiklah seluruh anggota badannya. Jika ia rosak, maka rosaklah seluruh anggota badannya. Jadi ketahuilah, itulah yang dikatakan hati. Ini sabda junjungan saudara. Kekalutan sosial yang seringkali berlaku sejak akhir-akhir ini saudara adalah timbul apabila ada sesetengah pihak yang buruk ataupun busuk hatinya, dan akhirnya timbullah fenomena fitnah memfitnah, hasad, dengki. Ini merupakan petanda hati seorang individu itu tidak bersih. Karena itu Rasulullah secara jelas melarang sekeras-kerasnya umatnya melakukan perbuatan menabur fitnah dan sebagainya. Oleh itu saudara, peta kehidupan kita, itu peta sebagai seorang mukmin seharusnya berteraskan kepada akhlak murni yang selari dengan nilai-nilai dan tuntutan Islam. Setinggi mana pun ilmu pengetahuan, sekaya mana pun kita miliki, atau sekuat mana pun pengaruh atau darjat maupun status sosial seseorang itu saudara, tanpa akhlak murni, ia tetap berada dalam ketempangan. Jadi saudara, berhati-hati dan hayatilah naluri kehidupan ini saudara. Kita santun sedikit mutiara kata kiriman sahabat saya Tan Sri Osu Sukam. Katanya, malas dan bermalas-malasan itu akan menggugurkan setiap harapan secara diam-diam. Malas, bermalas-malas itu akan menggugurkan setiap harapan secara perlahan-lahan, ya saudara. Dan jangan kita bermati-matian mengejar sesuatu yang boleh membawa kepada maut. Tetapi bermati-matianlah kita mengejar sesuatu yang boleh dibawa waktu kita mati nanti. Ya saudara, kadang-kadang orang ni mengejar harta, mengejar pangkat, sanggup buat itu dan ini, sanggup bermati-matian, tapi mereka lupa ada perkara yang baik yang sewajarnya mereka lakukan, itu bermati-matian mengerjakan sunnah, mengerjakan amal ibadat, kerana itulah yang akan dibawa ke akhirat nanti saudara. Terima kasih Tan Sri Osu Sukam atas kiriman mutiara kata yang elok untuk kita hayati bersama saudara. Kita lain tak ada, kena saling ingat mengingati. Saya juga sering mengingati pada teman-teman dan juga pimpinan negara supaya janganlah mereka berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang, kalau negara berbelanja wang negara tanpa had, maka negara akan muflis saudara. Bankrupt nanti saudara. Itu peringatan saya. Baik saudara, hari ini kita masuk hari yang ke-16 saudara. Dah 16 hari wujudnya kerajaan perpaduan. Orang nak kata apa pun katalah, saya masih menyatakan ini adalah kerajaan perpaduan yang padu, dan kerajaan ini adalah berusaha untuk menangani derita rakyat saudara. Tajuk malam ini kita saudara adalah segalanya sudah pun terjawab. Apa yang saya maksudkan? Sabar dulu, kita santun dulu pantun Pak Nazir. Jangan lupa saudara, begitulah Pak Nazir berusaha berkarya, menghantar kiriman pantun, sekadar pendengaran kita, hiburan kita seketika, untuk relax-relax sambil minum-minum kopi saudara. Kata Pak Nazir, diserang lelah berkeluh kesah, mak tijah berasa pilu. Orang bersalah diserang gelisah, namun wajah senyum tak malu. Jadi orang bersalah ni sebenarnya dia sentiasa gelisah, tapi dia mempamerkan wajah yang seolah tak ada apa-apa. Ini wajah orang tak malu lah saudara. Tambah Pak Nazir lagi, duduk bermadah, gitar dipetik. Di bulan terang, entah di mana. Kalau sudah terlalu fanatik, lain orang semua tak kena. Itu peringatan Pak Nazir. Kalau dah fanatik sangat pada satu pihak, maka apa saja orang buat, semua tak kena. Terima kasih Pak Nazir daripada Perlis menegur kita, dan kita hayatilah pantun yang begitu tinggi mutunya, kiriman daripada Pak Nazir dari Perlis, jauh saudara, di utara negara kita saudara. Baik, sebelum saya memberi pencerahan seperti biasa, saya mesti mengingatkan, kalau saya tak menyebut perkara ini, nanti besok atau lusa program saya akan telefon. Kenapa tak sebut? Dia marah saya nanti. Iaitu bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam sebarang channel, sama ada channel YouTube ataupun Facebook ataupun TikTok dan sebagainya, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Begitu juga sebarang kiriman. Saudara Nurin Ali komen, kenapa
kenapa Wabisani dalam parlimen? Sekejap lagi, saya sabar lagi saudara. Jadi saya memberi penjelasan pada anda, kalau anda menghantar kiriman, gunakanlah bahasa-bahasa yang baik, sebab saya tak mampu untuk memantau kesemua tulisan anda. Seandainya ia menyalahi apa yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, maka itu tanggungjawab anda. Saya tak bertanggungjawab sama sekali sebab saya tak mampu nak memantaunya. Ingat saudara, ini pencerahan politik dan bermatlamatkan sekadar untuk memberi informasi. Tak lebih daripada itu saudara. Seandainya saya memberi komen saya ini haruslah berpaksikan kepada kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Ini yang paling penting saudara. Kalau saudara tidak mengamalkan prinsip ini, susahlah. Asyik nak ikut cakap anda saja ataupun anda kena ikut cakap saya saja, itu adalah aliran dictatorship saudara. Jadi dalam keadaan begini, saya mengharapkan kalau anda menghantar kiriman ataupun anda saling berbicara dengan teman-teman, Puan Nurin Ali, Azli, Anam Gersik, pembangkang Meroyan tadi. Ya saudara, cubalah santuni dengan bahasa-bahasa yang murni kerana kita adalah warga cinta damai. Baik, saya cuba untuk menjelaskan kepada Datuk apa komen pasal Wabisani dalam parlimen tadi. Nurin Ali itulah sikap. Beliau adalah mewakili ahli parlimen kawasan Lulu Langat. Saya pun kecewa juga. Dia tak peduli, dia langgar speaker suruh cakap begitu pun. Mungkin dia biasa dulu di Dewan Negeri Selangor, tapi dia tak tahu di parlimen ni lain. Dan saya melihat sebenarnya saudara, apa yang dapatan saya melihat apa yang berlaku di parlimen tadi, saya agak kecewa. Kerana ternyata bahawa besar-besar kemungkinan mengulangi sejarah silam ataupun parlimen yang lepas. Kita ingatkan dengan hadirnya wajah-wajah baru, tiada lagi permasalahan tersebut. Tapi tak apalah saudara, kita akan santun selepas ini. Saya perlu menjelaskan pada saudara bahawa ini amaran daripada Jabatan Kaji Cuaca. Ini yang paling penting saudara, bahawa Jabatan Meteorologi Malaysia telah pun mengeluarkan 2-3 hari lalu dan masih lagi mengeluarkan amaran bahawa ribut peti hujan lebat tetap akan melanda di kebanyakan tempat di semenanjung tanah air, termasuk Sabah dan Sarawak. Saudara, hujan lebat, angin kencang akan berlaku di Kelantan seperti di Jeli, Tanah Merah dan Kuala Kerai, di Terengganu, di Kemaman, di Pahang, di Jerantut, di Kuantan, Pekan dan Rompin, di Johor. Berhati-hati teman-teman kita yang tinggal di Segamat, di Keluang dan Mersing. Begitu juga bagi kawasan-kawasan di Miri dan Marudi di Sarawak, dan kawasan pedalaman di Sabah iaitu Kuala Penyu di Beaufort, dan pantai barat itu Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu. Saya kena ingat saudara, sehingga 20 bulan nanti, sehingga 2 hari besok, sehingga besok hujan lebat masih lagi diramalkan berlaku. Kemudian besar kemungkinan dia akan reda, tetapi pada 22 hingga 26 Disember nanti ada potensi hujan lebat yang boleh mengundang banjir. Sekarang saudara, banjir memang sedang tenat berlaku di Kelantan dan di Terengganu. Bagaimanapun beberapa kawasan di Perak, di Johor, Melaka, Kedah, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan, Kuala Lumpur berisiko untuk mengalami banjir kilat. Menurut laporan menurut notis Pusat Ramalan Amaran Banjir Negara PRABN dan Jabatan Saliran, kawasan-kawasan yang terlibat di Perak itu di Bagan Datuk, itu Pekan Simpang 4, Batang Padang, di Hilir Perak, di Cangkat Jong, Durian Sebatang, di Kampar, Kerian, di Gunung Semanggul, Bagan Serai, Beriah, Pulau Kerengga, Jerung, Larut, Matang, Selama, Sungai Limau, Pengkalan Alur, Jebung dan Asam Kumbang. Saudara, itu di Negeri Perak. Jadi teman-teman Negeri Perak berwaspada, kerana itulah kawasan berpotensi untuk dijengah oleh banjir kilat ataupun banjir besar. Di Johor pula kawasan paling berisiko dan terjejas iaitu di Pontian, di Air Masin, Rimba Terjun, Jeram Batu, di Pekan Pontian sendiri, Air Baloi, Api-Api, di Benut, Sungai Pinggan. Begitu juga di Sedeli serta kawasan-kawasan di sekitar dalam daerah kota tinggi, iaitu Pulai, Pelentung, Temberau serta Batu Pahat, Sungai Punggur, Peserai, Simpang Kanan, Tangkak, iaitu di Kesang dan Kundang, di Muar iaitu di Air Balul dan Seri Menanti. Selain daripada itu saudara, saya terpaksa baca untuk peringatan teman-teman. Mungkin agak membosankan pada setengah pihak, tapi bagi saya ini amaran perlu kita hayati saudara. Itu selain daripada itu, di Melaka saudara, sebanyak 2 daerah
yang dijangka terkesan iaitu di Jasin dan Melaka Tengah. Ia melibatkan kawasan Sungai Rambai, Air Panas, Umbai, Teluk Mas, Alai, Padang Temu, Ujung Pasir, Bukit Lintang, Padang Semabuk, Duyung, Semabuk, Bukit Piatu, Air Molek, Bukit Katil dan Bukit Baru. Itu di Melaka, saudara. Jadi keadaan yang sama juga diramalkan berlaku di dua daerah di Kedah. Kedah pun ada juga, saya kata seluruh negara nampak gayanya, iaitu di Kulim, Bandar Kulim, Bandar Padang Serai dan Kuala Muda. Di Kuala Muda itu Bandar Sungai Petani serta kawasan sekitarnya. Sementara di Pulau Pinang pula terdapat dua daerah yang dijangka terkesan ialah Seberang Perai Selatan di Nibung Tebal dan Mukim 7, Mukim 11, Mukim 1. Sementara di Seberang Perai Tengah, Mukim 11, Bukit Mertajam, Mukim 7 dan Mukim 8. Artinya di kawasan pulau tidak nampak adanya tanda-tanda boleh berlaku banjir, tetapi di kawasan seberang pulau besar kemungkinan akan berlaku banjir, saudara. Di Selangor, ini penting. Ia membabitkan Bandar Kundang, itu Ulu Bernam, Ulu Selangor. Di Kelang, itu Pekan Pandamaran. Di Kapar, Pekan Kapar. Kuala Langat, itu di Kelanang. Tanjung 12, Pekan Jenjarum. Pekan Bestari Jaya di Kuala Selangor. Petaling, di kawasan Petaling itu Pekan Serdang, Pekan Batu Tiga, Bandar Shah Alam, Sepang dan Dengkil. Itu di Selangor. Saya perlu mewawarkan benda ini sekarang supaya kita berhati-hati, saudara. Di Negeri Sembilan, notis memaklumkan itu satu kawasan saja yang dijangka terlibat, itu di Port Dickson, itu di kawasan Sirosa. Ini kawasan kem askar, tak silap saya, saudara. Di Jimah, manakala di Kuala Lumpur melibatkan kawasan di Mukim Petalim, Mukim Kuala Lumpur dan Bandar Kuala Lumpur. Teman-teman yang bekerja di pejabat, saya menyarankan agar anda pergi ke pejabat, naiklah kenderaan awam iaitu MRT ataupun LRT. Letakkan kereta anda di tempat meletak kereta dan naiklah LRT. Tapi jangan lupa kunci kereta, saudara. Dalam zaman-zaman sekarang ni pun penyangak-penyamun ramai lagi, saudara. Saya mendapat laporan, saudara, bahawa banjir bertambah buruk di Kelantan. Jadi kalau saudara punya saudara atau keluarga di sana, hubungilah mereka. Ataupun kalau anda berdekatan dengan kawasan ini, kalau anda berkesempatan, hulurlah bantuan. Kerana mereka amat memerlukan. Kerana terdapat, sekali ada 48, besar kemungkinan meningkat lagi. Iaitu pusat pembinaan sementara yang dibuka sejak daripada pukul 6:30 petang semalam. Di sekolah Tok Deh terdapat 712 mangsa. 712 mangsa di sekolah Tok Deh. Di pusat pembinaan sementara di Putat 7, 228 mangsa. Di Kubang Kual, 165 mangsa yang terlibat dalam banjir. Di Gual Periuk, 510 mangsa. Di Masjid Mukim Padang Licin, ada 57 mangsa di situ. Sekolah Kebangsaan Kedai Tanjung, ada 37 mangsa. Di Sekolah Kebangsaan Batang Merbau, di Tanah Merah, 69 mangsa. Di Sungai Klewik, di Tanah Merah juga, saudara, 228 mangsa. Sungai Gual Jeduk, Tanah Merah, 37 mangsa. Sekolah Bendang Nyo di Tanah Merah, iaitu 197 mangsa. Sekolah Hamzah 1, Tanah Merah juga, saudara, 84 mangsa. Sekolah Alor Pasir, nampaknya banyak di Tanah Merah, saudara, 99 mangsa. Sekolah Kebangsaan Belimbing, 14 mangsa. Sementara itu di Kuala Kerai. Ini Kuala Kerai ni saya seriau sebab satu ketika dulu, tak silap saya, tahun 2014 rasanya, banjir besar berlaku Kuala Kerai yang banyak terlibat. Di Kuala Kerai terdapat 165 mangsa ditempatkan di Balai Raya Kampung Mia. Di Jeli ada 80 mangsa yang ditempatkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Air Lanas. Sementara di Madrasah Kampung 10 Kuala Kerai 37 mangsa. Di Masjid Abu Bakar Tanjung Kala di Kuala Kerai 26 mangsa. Di Sekolah Kebangsaan Legih Jeli 80 mangsa. Di Balai Raya Padang Kijang di Tanah Merah ada 70 mangsa di situ. Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sri Muhammad Yaakob di Tanah Merah 18 mangsa. Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Bunga di Tanah Merah 33 mangsa. Masjid Cucuh Puteri A di Tanah Merah ada 18 mangsa. Pusat Komuniti Cucuh Puteri A Kuala Kerai 90 mangsa. Madrasah Wak Seman di Kampung Air Batu di Tanah Merah 74 mangsa. Madrasah Cucuh Puteri A Kuala Kerai lagi ada 51 mangsa.
di Sekolah Kebangsaan Lawang, Tanah Merah, 77 mangsa. Jadi saya lihat saudara, Tanah Merah, Kuala Kerai dah mula ramai mangsa yang ditempatkan di beberapa pusat-pusat penempatan sementara. Begitu juga di Sekolah Kebangsaan Cangai, Pasir Putih, ada 215 mangsa di situ. Sekolah Kebangsaan Cenulang, Kuala Kerai lagi, 94 mangsa. Semua sekolah menengah agama di Kajang, di Tanah Merah, 57 mangsa. Sekolah Kebangsaan Dewan Besar di Macang, 248 mangsa. Sekolah Kebangsaan Sungai Embak di Kuala Kerai, 35 mangsa. Sekolah Menengah Kebangsaan Melo, 5 mangsa. Dewan Komplek Kamil, Pasir Putih, 84 mangsa. Sekolah Kebangsaan Wakaf Raja, 29 mangsa. Tadika Kemas Kuala Pertang di Kuala Kerai, 72 mangsa. Sekolah Kebangsaan Tok Bok di Macang, 12 mangsa. Sekolah Menengah Kangkung di Pasir Mas, 34 mangsa. Di Sekolah Pak Roman di Macang, 29 mangsa. Sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Merah 1, ada 15 mangsa. Sekolah Kebangsaan Baruh Pial di Pasir Mas, 330 mangsa, saudara. Sekolah Kebangsaan Lati di Pasir Mas juga 78 mangsa. Sekolah Rendah Kebangsaan Kamil 1, Pasir Putih, 73 mangsa. Sekolah Bukit Jawa di 2, Pasir Putih, 5 mangsa. Sekolah Masjid Mukim Kuala Kepuk di Tanah Merah, 65 mangsa. Di Sekolah Jenis Kebangsaan Pehua di Macang, 35 mangsa. Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Baru di Melo, saudara, 35 mangsa. Di Melo lagi, Sekolah Kebangsaan Melo, 63 mangsa. Di Salo, Sekolah Menengah Kebangsaan Salo, 4 mangsa. Dan Sekolah Kebangsaan Pangkal Jenerih di Macang, 115 mangsa. Begitulah ramai saudara sekarang ni. Di Macang, di Kuala Kerai, di Tanah Merah, saudara, di Pasir Putih. Jadi kalau teman-teman yang berhampiran dengan kawasan tersebut, kalaulah anda berkesempatan, memang sekarang ni pun jalan-jalan dah ditutup, tapi kalau ada kesempatan, hulurlah bantuan seadanya, saudara. Jumlah mangsa sekarang ni, saudara, 4,963 yang dilaporkan pada saya awal pagi tadi. Besar kemungkinan katanya dah naik sampai 14,000. Sekarang ni ada 1,478 keluarga. Rasanya naik lagi. Banjir di Kelantan memang teruk, saudara. Cuma yang kita hairan, saudara, mana pergi ahli-ahli parlimennya yang baru mengundi baru-baru ni. Mereka nampaknya lebih sibuk berada di parlimen sejak semalam. Semalam dah ada pun banjir yang berlaku di Macang, di Kuala Kerai dan sebagainya. Mereka sibuk untuk menghadiri apa yang dikatakan pertemuan kononnya untuk mengusir Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dari anjung kuasa di Seri Perdana, saudara. Jadi kita bertanyalah sebagai rakyat Kelantan yang mewakili rakyat. Jadi kesusahan sekarang ini mereka perlu bantu. Betul, besok parlimen akan bersidang lagi. Sepatutnya minta izin daripada speaker, tanganilah rakyat. Sebab anda semua sudah jadi ahli Yang Berhormat. Memang ahli-ahli UMNO tak ada yang dapat pun seorang. Ya saudara, kosong. Tak ada ahli parlimen daripada UMNO di Kelantan. Tapi sekarang ni yang banyaknya adalah daripada teman-teman kita daripada Parti PAS dan Perikatan Nasional. Sebab itu, saudara, dari segi tanggungjawab, kita mengharapkan janganlah mereka hanya membangkang di parlimen tapi meninggalkan rakyat. Jadi kita mohonlah agar kerajaan, waktu yang sama, saya lihat bahawa Yang Amat Berhormat Pertimbangan Perdana Menteri dah pergi pun minggu lepas. Dan saya yakin beliau akan berada di Kelantan dan Terengganu sekali lagi untuk meninjau dan untuk memberi bantuan apa yang mampu. Saudara, sekarang ni saya amat mengharapkanlah sentuhan daripada ahli-ahli parlimen, tok wakil yang ada tu, santunilah rakyat. Inilah saya katakan, bagi saya yakin kerajaan perpaduan sudah pastilah para pemimpinnya usai saja parlimen besok sehari lagi di parlimen mereka akan pergi ke Kelantan, Terengganu dan kawasan-kawasan yang diliputi banjir. Kerana memang matlamatnya adalah untuk menangani derita rakyat, saudara. Cuma seorang kanak-kanak perempuan rupanya semalam telah menjadi korban banjir yang kedua di Pantai Timur, itu dia lemas di kampung Apal Jertih di Terengganu. Nur Hilwa Idris Mat Haris ditemui oleh keluarganya terapung dalam parit berhampiran rumah ibu saudaranya. Sedih saya dengar, saudara. Usia anak kecil, terjejas dalam banjir, lemas, tapi bagaimanapun mayatnya ditemui dalam kawasan banjir, dalam kawasan parit yang berhampiran. Saudara, dalam waktu yang sama
Yang agak sedih lagi, saudara, terdapat kemalangan mengakibatkan 3 beradik, saudara, berlaku renjatan elektrik. Ini musim-musim banjir ni, saudara, bila wire terputus dan sebagainya jatuh pada air, maka air itu adalah aliran elektrik. Jadi terdapat 3 mangsa yang terkena renjatan elektrik, itu wire daripada servis Tenaga Malaysia Berhasna TNB, ya, wire servis TNB yang melalui awning rumah, di mana awning rumah tersebut berdekatan dengan tiang rumah mangsa. Jadi mangsa katanya memegang tiang tersebut semasa terkena renjatan, dan begitu juga dengan 2 adiknya lagi. Jadi menurut komando operasi melaporkan ketiga-tiga mereka telah disahkan meninggal dunia. Maklumat awal, ketiga-tiga mangsa perempuan berumur 27 tahun, 25 tahun dan 20 tahun, saudara. Agak sedih lah kita. Dan setakat ini, saudara, saya mendapat laporan daripada pagi tadi, terdapat penambahan penutupan bekalan elektrik bagi negeri Kelantan dan di Terengganu disebabkan keadaan hujan lebat dan banjir. Jadi teman-teman kita di Kelantan, di Terengganu, kalau tak ada bekalan elektrik, jangan bising, jangan marah. Saya menyarankan sediakanlah lilin. Itu yang paling penting. Bila tak ada elektrik, lilinlah. Itu saja yang ada sebagai digunakan cahaya. Nak buat macam mana dalam keadaan sekarang ni? Kerana Tenaga Nasional telah pun menutup bekalan elektrik kerana tak mahu berlakunya renjatan dan sebagainya, saudara. Berikutlah kawasan-kawasan yang masih belum mendapat bekalan elektrik, ekoran penutupan bekalan oleh TNB demi untuk menjaga keselamatan pengguna setempat. Iaitu pertama sekali, di Kota Baru terdapat 5 pencawang yang terlibat. Di Tanah Merah 8 pencawang. Pasir Mas paling tinggi, saudara, terdapat 59 pencawang yang ditutup bekalannya. Begitu juga di Pasir Putih 22 pencawang. Di Setiu Terengganu 5 pencawang. Di Kuala Berang iaitu 50 pencawang terlibat. Dan paling penting sekali, saudara, kawasan Kemaman. Kemaman melibatkan sejumlah 173 pencawang elektrik yang terpaksa diputuskan. Ini kerana memandangkan paras air, hujan berterusan. Saya dah bagi pemahaman kepada teman-teman semua, dan saya menyarankan kalau boleh cari lilin lah, saudara. Kerana menurut TNB, sekiranya banjir semakin bertambah buruk dan berisiko serta membahayakan keadaan, penutupan bekalan akan dilakukan di kesemua pencawang elektrik. Nak buat macam mana? Ini musibah, ya. Jadi oleh itu kita sentiasalah berwaspada. Kalau boleh jangan sentuh tiang elektrik, jangan sentuh tiang telefon, dan tak payah lagi lah nak mandi air, nak mandi banjir, ya, saudara, main air. Kerana air yang saya tengok, laporan yang saya dapat tu tinggi. Teman-teman saya menghantar laporan, menghantar gambar, saya geleng kepala. Sambil itu kita berdoa lah kepada Allah SWT segera meredakan suasana banjir yang saya nampak agak teruk sekali, itu di Kelantan dan di Terengganu. Duhai bumi, segerakanlah telan air yang ada itu supaya rakyat dapat kembali hidup seperti biasa, saudara. Sebab tu saya katakan, dalam keadaan-keadaan sekarang ini, semalam lah saya kecewa sebab semalam kabarnya kesemua ahli-ahli parlimen daripada yang berasal daripada Terengganu dan Kelantan berada di Kuala Lumpur. Mereka pun berada semalam, bukan ada parlimen pun, tapi mereka berada di Dewan Persatuan Alumni Universiti Melaya semalam, saudara. Dan ini mereka kena mesyuarat bahawa nak menjatuhkan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada Anjung Kuasa Seri Perdana. Saya harapkanlah supaya rakyat sedar bahawa ternyata mereka ini lebih mementingkan jawatan, kuasa dan kekayaan untuk mereka, bukan untuk rakyat. Ya, saudara? Baik, saudara, sebagaimana yang saya katakan, hari ini hari yang ke-16 Kerajaan Perpaduan menangani derita rakyat. Sebelum itu saya nak ucapkan tahniah lah kepada para penyokong pasukan bola sepak Argentina. Cucu-cucu saya menangis tadi sebab mereka rupanya para penyokong pasukan Perancis. Bila kena tendangan penalti, habis. Saya memilih pasukan Argentina, tapi saya tak tengok sampai habis pun. Saya macam saya katakan lah, bola tu bulat dan seputih saya ada buru. Dan ternyata ini pasukan Argentina mengungguli sekali lagi dunia bola sepak seluruh dunia, saudara. Cuma kita berbalik pada situasi di parlimen.
Ternyata sekitar jam 5.45 petang tadi, keabsahan ataupun legitimasi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri jelas mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat. Saya mengingat ada undian sebab kawan-kawan saya daripada Parti Keadilan menghubungi saya, kawan-kawan daripada UMNO bertanya dengan saya macam mana result, macam mana keputusan. Sebenarnya hari ini pengundian tidak diadakan kerana tidak ada seorang pun di kalangan ahli Dewan Rakyat dari Parti Pembangkang yang kononnya yang tidak bersetuju Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Secara jawatan itu tidak ada keabsahan, tak ada legitimasi, tak ada siapa bangun. Kalau di dalam Dewan tu ada 15 orang yang bangun minta speaker ataupun yang Ketua Dewan Rakyat mengadakan undian belah bagi, maka pastilah ada undian. Tapi saya berkeyakinan bahawa mereka tahu selepas saja ini undian berhubung dengan pelantikan speaker Dewan Rakyat, timbalan speaker, ternyata 148 menyebelahi parti pimpinan ataupun blok pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada Kerajaan Pakatan Perpaduan Saudara. Cuma dan yang paling penting, ini paling penting besok Saudara. Sebab besok bil-bil berhubung dengan kewangan negara sebagaimana yang saya katakan, usul akan dibawa oleh Menteri Kewangan. Tentulah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri beliau akan mengemukakan usul di Dewan berhubung dengan perbelanjaan yang perlu, yang diperlukan oleh kerajaan untuk menangani derita rakyat. Kerana bajet belum dapat dikemukakan lagi. Jadi apabila bajet itu dianjakkan kepada bulan Januari, maka perlu ada usul untuk meminta kelulusan Dewan Rakyat bahawa kerajaan nak menggunakan wang, sebahagian daripada wang daripada perbendaharaan untuk kegunaan menangani masalah banjir, membayar emolument ataupun gaji, kaki tangan kerajaan, pencen dan keperluan-keperluan yang lain. Bukan untuk pembangunan saja. Ini untuk bayaran gaji dan keperluan. Kerana bajet belum diluluskan lagi. Jadi kita tunggu bajet bulan Januari nanti. Cuma saudara, hari pertama tenang, tak ada masalah. Bila pengundian diadakan, kita lega lah saudara. Saya tengok awal pagi tadi tu, Alhamdulillah. Nampaknya ingatkan berubah lah parlimen kita. Tetapi masuk saja waktu petang, apabila Saudara Hamzah Zainuddin selaku Ketua Pembangkang membahaskan usul berhubung dengan legitimasi ataupun keabsahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, maka Dewan berubah menjadi bagaikan kandang sarkis. Sebagaimana yang saudara lihat tadi, sebagaimana yang ditanya pada saya, bagaimana Yang Berhormat Saudara Sani daripada Ulu Langat, dia gagal mengawal emosinya, maka jadilah Dewan Rakyat hari ini bermulanya pesta para sarkis. Ini keadaan saya kecewa yang amat sangat. Sebab kita sepatutnya nak menangani isu demi isu, bukan tentang soal peribadi. Yang sudah tu sudahlah. Menjerit sana, menjerit sini. Dan saya nampak watak-watak seperti dahulu masih ada lagi rupanya. Bukan watak si Kito, saudara. Bagi saya ini watak-watak Pak Pandai moden. Watak-watak clown ataupun boneka ataupun clown kita panggil apa dalam sarkis tu. Dia jadi pelawak. Badut-badut. Watak badut-badut di sarkis. So itu saya katakan tadi, sebagaimana saya dikatakan oleh ahli parlimen dari Kuala Selangor, Datuk Zulkifli, beliau mantan Menteri Kesihatan dulu. Beliau mengatakan bahawa beliau kecewa kerana melihat usaha-usaha yang dilakukan tidak lain dan tak bukan adalah untuk melacurkan jawatan sebagai ahli Dewan Rakyat itu dalam pesta pengakuan bersumpah. Betul, saya bersetuju. Apakah negara kita harus memilih Perdana Menteri atau pemimpin negara melalui akuan bersumpah? Sepatutnya Yang Amat Mulia Seri Paduka Yang Tuan Agong telah pun menamakan seseorang. Benar. Saya dengar tadi dari segi perbahasan, ada ahli parlimen daripada Kota Baru yang kononnya pakar pasal undang-undang, bila dia menyebut bahawa undian keabsahan ini pernah ada dilakukan apabila Tun Hussein On mengambil alih tahun 1976 mengambil alih tempat sebagai Perdana Menteri menggantikan almarhum Tun Razak, maka dia adakan undian keabsahan kerana itu adalah
rentetan. Sebelum itu passing by ataupun di pangku ataupun diambil oleh penggantinya, bukan melalui pilihan raya tetapi penerusan. Begitu juga apabila Datuk Seri Abdullah Badawi, Tun Abdullah Badawi juga mengambil alih pimpinan negara daripada Dr. Mahathir, maka undian keabsahan itu diadakan. Jadi mereka melemparkan soalan begitu. Kita nak tanyalah, kalau kamu betul, jujur, ikhlas mempersoalkan isu keabsahan ini, kenapa waktu Tan Sri Muhyiddin tidak dibawa usul keabsahan? Kenapa waktu Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri tidak dibawa usul keabsahan? Kalaulah anda mengatakan bahawa ini dulu boleh diadakan kerana itu adalah lanjutan daripada Perdana Menteri yang berhenti sekat jalan, mesti ada undian keabsahan. Tapi kenapa bila Dr. Mahathir, bila Tan Sri Muhyiddin mengambil alih daripada Dr. Mahathir, tidak ada undian keabsahan? Begitu juga apabila Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri mengambil alih daripada Tan Sri Muhyiddin, juga tak ada usul undian keabsahan. Inilah sebabnya yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu menutup. Sebab walaupun Tuanku Petelah pun menggunakan bidang kuasanya, ini tak boleh siapa pun mencabar kerana ini adalah bidang kuasa. Dulu Yang Muhammad Sri Paduka Pertuan Agong melantik seseorang di kalangan ahli dewan yang pada fikiran baginda boleh mendapat sokongan ataupun kepercayaan di kalangan ahli dewan. Ternyata hari ini, saudara, fikiran baginda, telahan Duli Yang Mulia Pertuan Agong benar apabila kedudukan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat sokongan majoriti. Betul tiada undian, tapi bila speaker Datuk Johari mengumumkan ada pun dengan ini, saudara Minah Ice Kitchen sedih tengok gelagat mereka di parlimen, betul. Dan apabila ini speaker bertanya ahli-ahli parlimen, ahli-ahli Yang Berhormat, ada pun masalah dalam kita ini adalah usul kepercayaan. Ahli-ahli yang bersetuju sila katakan setuju. Setuju. Yang tak setuju dengarlah dalam 5-6 orang. Artinya kalau diadakan undian memang ruyup habis. Sebab mereka persedar, sebab itu tak ada yang bangun untuk minta undi dikira, saudara. Ini keadaannya, saudara. Saya melihat cuma hari ini perbahasan yang agak menarik yang saya lihat apabila Yang Berhormat Datuk Johari Ghani, ahli parlimen daripada Titi Wangsa, beliau melontarkan pandangan perbahasannya yang bagi saya cukup berarti, mengingatkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya lebih berhati-hati kerana negara sudah pun mula terdedah kepada ancaman kemerosotan ekonomi dunia. Benar, beliau menyatakan selama 4 tahun peninggalan ataupun yang dipimpin oleh Pakatan Harapan oleh Dr. Mahathir, kerajaan Abah Kau, Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin dan juga keluarga Malaysia, Yang Amat Berhormat dan Datuk Ismail Sabri, ternyata selama 4 tahun negara terjebak dalam suasana ekonomi yang cukup mengerikan. Sebab itu beliau mengingatkan, sudahlah kita untuk melantunkan ataupun mewujudkan suasana politik yang tidak stabil. Kerana kestabilan politik itu dituntut dalam soal untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan pimpinannya dalam kabinet untuk menangani derita rakyat. Saudara Triple, hasil minyak Sabah bawa PKL untuk diagihkan. Saudara Triple 777 telah pun dibangkitkan tadi oleh salah seorang ahli parlimen daripada Sabah, dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga dalam ucapannya telah menyatakan persoalan isu perjanjian 1963 ini pasti akan ditangani dalam tempoh sebulan ini. Sabarlah. Tapi bukanlah kata bawa semua hasil tu daripada Sabah pergi ke Kuala Lumpur. Tidak, saudara. Itu tak betul, saudara. Kena tengok balik perjanjian 1974. Kedudukan pembahagian hasil minyak. Tak boleh nak kata hasil minyak mesti bagi orang ni 30%, 40%. Tidak, ada perjanjiannya. Kita mesti berlapang dada. Cuma dalam 1963, apa yang selalu dibangkitkan oleh ahli-ahli parlimen, wakil-wakil rakyat, pimpinan politik di Sabah, mereka mahu pendapatan daripada bumi Sabah, iaitu penjualan kayu bala, hasil macam-macam hasil lah. Bukan hasil minyak, saya. Minyak sudah pun termeterai. Perjanjian 1974. Negeri ini dapat 5%, ini dapat 5%, yang lain itu digunakan untuk pembangunan negara.
Tetapi untuk pendapatan yang lain yang dituntut sebanyak 40%, tak silap saya. Ini sedang ditangani oleh kerajaan perpaduan yang berusaha untuk menangani masalah rakyat. Saya bersetuju dengan anda. Saya amat bersetuju. Saudara Adilah Majid minta hutang negara dah 1 triliun. Ya, sebab itu benar, saudara. Sebab itu Datuk Johari Gani mengingatkan dalam keadaan kerajaan pimpinan yang berterabunya daripada Dr. Mahathir, selepas pilihan raya ke-14 dulu, kemudian Tan Sri Muhyiddin bersama Datuk Ismail Sabri, hutang negara mencecah habis sampai 1 triliun lebih. Peningkatannya sebanyak 350 bilion lebih. Hutang kena bayar, saudara. Kita juga mengeluarkan bon-bon negara yang perlu dibayar. Kalau kita tak mampu membayar hutang keluar negara nanti, kedudukan ekonomi kita bertambah teruk lagi. Wang kita nanti tidak akan mahu disantuni oleh pelabur-pelabur luar. Ini keadaannya. Saudara Abdul Rahim tu tak betul, saudara. Tak betul lah kata hasil Sabah Sarawak dipunggah ke Melaya. Tidak. Jangan saudara mewujudkan kebencian. Kita warga cinta damai, saudara. Dan pembangunan itu akan dilakukan secara saksama. Saya amat berkeyakinan kali ini, saudara. Kerajaan hari ini, kerajaan perpaduan ini, yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama pimpinan-pimpinan daripada timbalannya 2 orang itu, yang amat berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi bersama dengan Datuk Fadilah Yusof, bersama dengan ahli kabinet yang lain. Tentulah persoalan ini akan ditangani. Saudara pokok nangka dia kata arau ni masih lagi cara cucuk kuat. Saya melihat masih ada lagi watak-watak yang dulu. Saya cuma terkejut hari ini melihat orang macam Datuk Taqiyuddin. Beliau pernah menjadi Menteri Agama, Menteri Undang-Undang. Ya, saudara, bagaimana beliau boleh seolah-olah macam nak mengelirukan berhubung dengan keabsahan, isu tentang pelantikan dan sebagainya. Tapi bagaimanapun, Alhamdulillah apabila saya melihat, ni nak kata Panglima pun tidak, tapi Sri Kandi daripada UMNO, yang berhormat Datuk Seri Azalina Osman. Ini memanglah saya panggilkan the Iron, the Lady Big Black Bat. Dia bangun, dia berlasah habis. Dan dia bercakap secara fakta. Bila dia bercakap secara fakta, tak ada pula orang nak menjawab. Adalah nak menjawab apa semua tu. Dia kata, be a real parliamentarian lah. Jadilah seorang ahli parlimen yang benar. Itu keadaannya. Menyentuh tentang undian tadi, saya dari awal tadi, saya suka tengok Azalina. Bila dia berhujah, fakta. Dia bukan hanya menyatakan apa yang ada dan terkandung dalam undang-undang negara kita, perlembagaan negara kita. Beliau turut menjelaskan apa yang berlaku di New Zealand, apa berlaku di luar negara, di India dan sebagainya. Terkedulah. Dan kalau kita lihat tadi, banyak orang bertanya dengan saya, kenapa undian terhadap Datuk Johari cuma dapat 147 undi? Menewaskan calon yang dicalonkan oleh Perikatan Nasional, iaitu Datuk Seri Muhammad Radi Syed Ahmad, 74. Artinya kalau 74 campur 147, 221. Mana pergi satu lagi? Iaitu yang satu lagi, saudara, iaitu yang tak hadir tadi. Dia bukan tak hadir, dia lewat. Iaitu Puan Hanifah Hajar Taib dari Sarawak. Dia kapal terbangnya lewat sampai. Itu keadaannya. Jadi dia mendarat lewat, dia datang hadir lewat. Tetapi apabila pengundian untuk timbalan speaker, jelas. Timbalan speaker jelas apabila saudara daripada Kamera Highland, Datuk Ramli mendapat 148. Itulah undiannya. Dan seorang lagi itu siapa dia lagi ni? Seorang lagi, calon lagi tu juga 146. Iaitu Datuk Ramli Makno dapat 148 dan ahli parlimen lanang Alice Lau dapat 146. Makcik Sebok yang kaki melompat tu, dia cuma dapat 74 saja. Itulah ada yang ada sebenarnya. Kalau buat diadakan undian keabsahan pun 74 itulah yang ada. Kalau mereka mahu menentang dalam undi legitimasi. Jadi saudara, apa yang berlaku di parlimen hari ini kita tunggu besok bagaimana kerajaan akan memperincikan keperluan wang yang perlu digunakan oleh kerajaan hari ini sementara menanti bajet dikemukakan. Besok saudara, jangan lupa dalam jam-jam 10 pagi lah bermula. Cuma di Perak hari ini Datuk Muhammad Zahir Abdul Khalid itu
Dulu dia jadi speaker dan kali ini dilantik semula sebagai speaker Dewan Undangan Negeri bagi penggal kedua. Jadi artinya berturut-turut dua penggal lah. Datuk Muhammad Zahid Abdul Khalid dilantik sebagai speaker Dewan Undangan Negeri yang dicalonkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saudara, jadi pada mesyuarat pertama tahun ini juga kita melihat ahli-ahli Dewan Undangan Negeri di Perak mengangkat sumpah dan saudara Razman Zakaria daripada Parti PAS menjadi ketua pembangkang di Perak, saudara. Cuma saya ingin menyantun tulisan sahabat saya, saudara Roslan, di hantar kiriman panjang, banyak di hantar kepada saya. Dia kata kebanyakan pembahas daripada Perikatan Nasional hari ini mempertikaikan usul undi percaya. Jadi katanya serba salah. Betul pun kata beliau. Tak buat usul undi tidak kepercayaan, mereka akan membangkitkan selama-lamanya. Bahawa tiada keabsahan lah, bahawa kononnya Tasimuddin dapat 115 sokongan lah, dan sebagainya. Kali ini tak adalah nak dengar cerita bahawa Perdana Menteri pintu belakang ke tebuk atap. Tetapi bila dibuat begitu, mereka pula bising. Tak nak pula diadakan begitu, kononnya menderhaka pada tuanku dan sebagainya. Jadi serba tak kena. Saya mengharapkan agar parti-parti pembangkang, pemimpin-pemimpin daripada pembangkang ni, sudahlah. Cubalah berusaha untuk melontarkan bangkangan anda untuk pembelaan pada rakyat. Saya memang kecewa, saya. Sekarang ni perlu dibangkitkan. Saya mengharapkan ini tidak hanya datang daripada ahli parlimen parti kerajaan, daripada Pakatan Harapan, daripada UMNO, daripada Warisan, daripada PRS ataupun parti Sabah ataupun Sarawak. Patutnya pembangkang juga mesti berani untuk mempersoalkan tentang perbelanjaan wang negara yang digunakan segitu banyak waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri dulu. Lebih-lebih lagi tentang berhubung pembelian vaksin. Saya dipahamkan sekarang ni Parlimen Niaga kabarnya saya tak tahulah, stok yang ada sekarang ni nilainya ratusan juta. Dan kalaulah vaksin untuk COVID-19 ini masih lagi simpan dalam stok, dia ada tarikh luput dia. Akhirnya 500 juta lebih, mungkin beratusan juta lah wang dibazirkan begitu saja kerana pembelian vaksin yang berlebihan. Saya juga pernah melontarkan persoalan ini kerana waktu saya membaca kenyataan daripada Pfizer, dia kata bahawa vaksin ini cuma boleh bertahan jika ia disimpan di dalam tempat simpanan yang suhunya di bawah 70 darjah Celsius, iaitu 70 darjah paras beku. Apakah Parlimen Niaga mempunyai simpanan atau tempat simpanan yang ada suhunya sebegitu? Wallahu a'lam bishawab. Ini juga perlu dibangkitkan. Dan bagi kita nak tahu juga banyak benda. Dan saya rasa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun melontarkan pelbagai pandangan sewaktu beliau menjadi ketua pembangkang. Seharusnya inilah masanya untuk beliau merealisasikan apa yang pernah beliau lontarkan. Dalam waktu yang sama, jangan kita lupa bahawa rakyat menuntut persoalan-persoalan berhubung dengan harga kaulah harga makanan. Semalam saya bersyukur pada Allah SWT kerana Yang Berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna sudah pun menggerakkan seluruh anggotanya untuk meninjau, untuk melakukan pemeriksaan, dan jika mereka melakukan kesalahan perlu diambil tindakan untuk mengawal harga makanan dan memastikan bekalan makanan secukupnya untuk rakyat negara kita. Saya cukup ngeri sebenarnya apabila mendengar kenyataan daripada Datuk Johari Ghani tadi, kedudukan ekonomi kita, sejauh mana mampunya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menangani persoalan ini. Bagi saya berdoa, marilah kita berdoa pada Allah SWT. Saudara mana tadi? Saudara Adilah Majid, ahli Parlimen Perikatan Nasional, tak ada modal nak bincang hal rakyat. Saya rasa masalah sekarang ni, ini yang kita harapkan. Dan mereka seramai dalam 74 orang. Kita menanti apa yang harus disantuni. Sudahlah. Bila saya tengok nanti ketua pembangkang dia bangkit. Berbeza waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi ketua pembangkang dulu. Sambil beliau menyentuh sesuatu yang tak kena dalam pentadbiran, beliau masih mengemukakan cadangan. Beliau masih mengutarakan apa yang perlu dilakukan.
Dan hari ini tak ada, cerita banyak bercorak peribadi. Serangan pada Perdana Menteri, serangan pada pemimpin parti-parti politik, serangan pada Presiden UMNO. Benda yang tak ada relevan, yang rakyat nak dengar. Saya tadi, walaupun masa saya habis sampai pukul 6.30, tapi orang kata naik kebas lah buntut ni dengar. Tak ada cerita lain, saya geleng kepala lah. Tak habis-habis lagi. Musim untuk menyalahkan orang, musim untuk menonjal orang ni tak kena, orang ni tak kena, dah habis. Kalau kementerian itu tidak berfungsi, maka menjadi tanggungjawab ahli-ahli parlimen untuk membangkitkan. Saya mengharapkan biarlah perbahasan kali ini segar bugar. Matlamatnya tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk menangani permasalahan rakyat. Saya kadang-kadang meluat tadi tengok 2-3 orang yang bangkit. Wak Ima, walaupun macam ada saudara-saudara Sani daripada Ulu Langat, keluar perkataan beruk dan sebagainya. Kita ingatkan Jelutong saja. Jelutong pun bangun juga tadi, tapi boleh tahan jugalah. Jelutong kurang lah. Dan nampak gayanya adalah adab-adabnya. Mungkin beliau dah belajar. Mungkin sekarang ni beliau mewakili parti DAP, dia faham. Tidak lagi untuk menjadi orang yang bersikap yang kelang kabut. Tapi hairan saya apabila Sani daripada Parti Amanah takkanlah begitu sikapnya. Saya menantikan macam apa yang dilontarkan oleh Datuk Zulkifli. Datuk Zulkifli, ahli parlimen Kuala Selangor. Beliau dari Parti Amanah, bukan daripada UMNO, saudara. Kita dulu bertanding juga di Kuala Selangor. Tengku Zafrul kalah. Tetapi walaupun beliau menang, tapi saya nampak bahawa cara beliau membicarakan persoalan itu tepat. Sebab beliau menuturkan tidak mahu lagi soal menjatuh pimpinan negara kita, terutama lagi yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dianjung kuasa di Seri Perdana itu dengan menggunakan surat akuan bersumpah. Surat akuan bersumpah ini, budaya ini terjadi bermula daripada langkah Sheraton. Itulah permulaannya, dan inilah yang mengotorkan politik negara kita. Inilah yang membuatkan para pelabur lari daripada negara kita. Dan saya mengharapkan dengan adanya undian hari ini dan sokongan ternyata terbukti di parlimen, bila dibuka kepada ahli parlimen, berhubung dengan legitimasi yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pimpinannya, maka sokongan saya anggap sebagai sebulat suara lah. Walaupun terdengar suara tak setuju, tak ramai. Jadi saya anggap majoriti. Saudara, majoriti bukan majoriti simple majoriti, majoriti besar. Maka saya yakin pelabur akan kembali. Pelabur benci, pelabur tak suka tengok kalau kedudukan politik yang sebegini, saudara. Jadi janganlah kita halau pelabur keluar, saudara. Sebab itu saya semua malam ni saya agak cantik juga. Sahabat saya, saudara Sobri Kunta Kinte daripada Kelantan, dia hantar kiriman pada saya. Saya senyum, tapi saya nak baca sikit saja. Saudara jangan marah, kita hayati apa katanya. Dia kata masa orang isytihar harta, mereka pertikaikan kenapa harta banyak sangat. Apabila orang mengisytihar, maksudnya kerajaan yang ada hari ni, saya apabila kata tak nak ambil gaji, mereka pertikaikan kata gaji tak ambil tapi allowance ambil. Masa pimpinan tak mau ambil gaji Perdana Menteri, mereka pertikaikan dengan kata gaji PM tak ambil tapi gaji menteri lain ambil. Masa orang pertikaikan jangan beri cenderahati, mereka pertikai kata sombong, tak mau terima cenderahati. Masa orang nak potong gaji 20% untuk dipulangkan kepada rakyat, mereka pertikaikan kenapa tak potong 50 atau potong 100% terus. Saya ada benarnya apa yang dituliskan oleh saudara Sobri daripada yang saya gelar dia kita pakai nama samarannya Kunta Kinte. Sebab dia kata masa orang turunkan cabutan judi daripada 22 kepada 8, mereka pertikaikan kenapa 8 tak apakan terus. Masa orang turunkan harga telur, mereka pertikaikan kenapa telur saja. Bila ayam, minyak, daging, ikan, sayur, kenapa tak turun? Masa orang nak bagi 10 juta untuk beras ini kepada petani pesawah, mereka pertikaikan kenapa beras saja, bagaimana dengan ayam, itik, semua macam mana. Jadi semua orang buat, mereka pertikaikan. Tak ada satu pun yang mereka bersetuju. Cari jalan salah orang saja. Jadi kalau kita ni, saya jenuh lah katanya nak layan orang toksik macam ni. Boleh jadi tak ada kerja lah kerajaan. Sebab itu kita fikir-fikirlah, duhai walaun semua. Cukup-cukup dah. Hari ini jangan kita pertikaikan apa saja pengumuman yang baik
Saya bersetuju gaji menteri potong 20%. Saya bersetuju bahawa wang negara harus dibelanjakan untuk menangani derita rakyat. Kerana lama sangat dah rakyat menderita. Cukup-cukuplah. Kita tak mau lagi berulang peristiwa naiknya bendera putih, rakyat tak makan. Hari ini rakyat di Kelantan, rakyat di Terengganu, duhai wakil-wakil rakyat ahli parlimen daripada parti PAS segera turun dan pastikan, jangan harap daripada UMNO. Saya yakin warga UMNO akan turun membantu sebab memang itulah kita, budaya kita. Walaupun kita ditolak, walaupun kita diketepikan, mereka tak menyokong calon-calon kita, namun pimpinan UMNO akan menanganinya. Tetapi saya amat mengharapkan agar setiap ahli parlimen di Kelantan dan di Terengganu tolong balas balik. Tolong balas balik budi rakyat Terengganu, budi rakyat di Kelantan yang meletakkan anda sebagai ahli yang berhormat. Dan ingat bahawa harapan rakyat ini janganlah dikecewakan. Jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.